Bismillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan imam, mursyid dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, puji dan puja milik Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita nikmat yang tidak terhitung. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur pada Allah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Kita berhenti pada muka surat 88 dan kita sambung tajuk sebab-sebab diharamkan perkara ini, iaitu perkara yang kita sebut hari itu tamaim, ruqya, wada', ma'rifah, kahanah, wadi'a, ma'rifatil ghaib. Ni yang kita bincang itu. Kenapa perkara ini diharamkan? Satu, dia kata pemberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Sesiapa yang meyakini sesuatu itu boleh memberi mudarat dan manfaat selain daripada Allah, maka pincanglah akidahnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini teras kepada akidah. Yang boleh memberi bekas kepada manusia, Allah. Hatta usaha kita tidak boleh memberi bekas. Kalau kita meyakini usaha kita boleh memberi bekas terhadap apa yang berlaku, itu faham qadariyah. Sebab dia rasa apa yang dia boleh buat terjadi. Ni qadariyah. Sebab itu yang memberi manfaat atau memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ke-18 ke-19 Muslim bawa, dalam Imam Nawawi himpunkan hadis 40 tu, diceritakan hadis yang terkenal, cerita tentang Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia naik kenderaan sama Nabi, Nabi nasihat dia, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Sampailah kepada hujungnya, Nabi kata, i'lam law annal ummah law ijtama'at ala ayyamfa'uka. Dia kata kalau semua umat ini berhimpun nak bagi manfaat kepada kamu, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tak boleh buat manfaat itu melainkan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk kamu. Begitu juga ayyadurruka, bila mereka berhimpun nak bagi mudarat pada kamu, la yadurruka, tak boleh sampai bila pun untuk mereka bagi mudarat, illa qad katabahu Allahu lak, melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah pada kamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalam yang menulis ketentuan kamu itu telah diangkat, dan dakwat yang digunakan untuk menulis ketentuan kamu itu juga telah kering. Ini akidah, bukan benda kecil. Sebab itu tuan-tuan, jaga. Kadang-kadang penuh confident, jangan risau, makan ubat ni confirm. Confirm baik. Aku kalau ubat lain memang tak boleh pergi, tapi kalau Panadol je pun.
Rupanya Panadol pun Panadol palsu. Tapi sebab confident punya pasal, psycho. Jaga. Makhluk tidak boleh memberi manfaat, makhluk tidak boleh memberi mudarat. Dalam bab sihir, ayat yang kita baca, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin, sampai ayat wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tak boleh bagi mudarat pada seseorang pun illa biiznillah, melainkan dengan keizinan daripada Allah. Sebab itu orang yang teguh akidahnya, dia tak bimbang kepada makhluk. Sebab dia tahu hebat macam mana pun makhluk, kuat macam mana pun makhluk, berkuasa macam mana pun makhluk, kalau Allah tak izin, kamu tak boleh buat apa pada aku. Kita baca hadis akhir zaman, cerita tentang seorang pemuda yang keluar dari Madinah menghalang Dajjal. Dajjal bunuh dia, hidupkan dia balik. Dajjal nak bunuh kali kedua, dia kata, kamu takkan boleh bunuh aku kali kedua, kerana Allah, Nabi dah bagi tahu kamu hanya boleh bunuh sekali. Dia tak bimbang, walaupun dah confirm Dajjal bunuh dia, hidupkan balik sebagai ujian besar. Tapi dia kata, sekali je kamu boleh, sebab Nabi kata sekali. Tingginya akidah, kepercayaan. Sebab itu tuan-tuan, apa yang paling penting, pergantungan kita kepada Allah. Dan yakinlah tidak ada apa-apa yang boleh memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izin Allah. Ini tidak menafikan usaha. Usaha itu perintah Allah. Pahala bab usaha lain. Tapi bab ketentuan, tawakal. Bab usaha, patuh. Allah suruh usaha, kita usaha. Usaha itu bukan untuk sembuh. Usaha itu kerana patuh perintah Allah, ikut suruhan Nabi, maka dapat pahala dalam bab patuh. Tapi nak kata confirm, tidak. Aku usaha ini, Allah suruh berusaha. Dapat tak dapat, tu cerita lain. Sebab Nabi kata, likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Jadi aku usahalah. Ada pun ketentuan yang nak menentukan. Ada orang dia rasi dengan ubat ni, ada orang dia tak rasi ubat ni. Apa maksudnya? Bukan ubat yang menyembuhkan. Kalau ubat tu menyembuhkan, siapa pun boleh jadi. Tapi bila bab rasi, kita istilahlah rasi. Rasi itu sebenarnya di belakangnya ialah biiznillah, dengan izin daripada Allah. Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah mengenakan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapa yang dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh suatu kebaikan, maka tiada siapa pun yang dapat menghalangi limpah kurnianya. Itu yang kita baca hadis tadi. Wa in ijtama'u ala ayyaduruk, berhimpun semua orang nak bagi mudarat, tak boleh. Kan? Mereka ni tuan-tuan, teknologi dia nak kesan, nak detect orang memang boleh. Dia boleh duduk dalam bangunan bawah terowong, tapi nak cari Osama bin Laden dulu punya lama. Tak. Pasal apa tak jumpa? Jenuh nak jawab tu. Mereka kata sebab dia lari dekat Negeri Sembilan. Oh, sama Laden. Gurau mereka lah. Kan? Tapi nak ceritanya, Allah tak izin. Bila Allah tak izin, macam-macam asbab. Asbab itu adalah datang daripada Allah yang tidak mengizinkan. Kita kata, kalau tidak, aku duduk situ, lori tu lalu memang, tapi nasib baiklah kawan ni datang tepuk aku pun beralih, zup lalu. Nasib baik. Itu kata orang Melayu ni istimewa. Nasib baik. Nasib baik tu apa? Nasib baik. Apa nasib baik tu? Nasib baik tu akidah kita, nasib Allah Ta'ala tentukan yang baik. Jangan kata nasib baik dia lalu. Kalau dia tak lalu,
Dia marilah. Nasib baik dia lalu, okeylah. Kalau dia tak lalu, pi tambah buat apa? Kalau dia tak lalu, ada orang lain yang akan lalu. Kalau dia tak lalu, lori tu pun tak lalu. Kalau dia tu tak timbul, nasib baik dia lalu, boleh dengan i'tiqad. Nasib baik itu nasib yang ditentukan oleh Allah. Tapi pi tambah, kalau dia tak lalu, mati lama dah. Dia nak bagi sedap, bombastik, loba-loba. Tak payah benda tu, tak perlu. Allah berfirman berkaitan dengan mengingkari orang kafir, wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ni orang kafir yang dia tak reti apa, yang dia sembah patung-patung berhala, dan mereka kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu pun, bahkan benda ini diciptakan oleh penyembah itu, dan benda-benda ini pula tidak berkuasa mendatangkan mudarat bahaya atau faedah untuk dirinya sendiri. Ia tidak berkuasa mematikan dan menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk yang telah mati. Yang ni yang hujah akal digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, kamu tangkap aku buat apa? Kamu tengok Tuhan kamu yang besar tu tengah pegang kapak. Kamu tanyalah depa. Dia yang pegang kapak, dia Tuhan kamu yang kamu sembah dengan harapan dia jaga kamu. Dia nak jaga diri dia sendiri pun tak boleh. Nak jaga Tuhan-Tuhan dia pun tak boleh. Kamu jangan tanya aku, tanya dia. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang orang kafir. Kena TKO, pukulan maut. Tak apa nak buat? Bila mereka gagal berhujah, yang ada kuasa akan bertindak dengan kuasa dia untuk menyekat kebenaran. Yang tak ada kuasa, dia keluarlah maki hamun lah. Kalau dalam media maya sekarang, bila tak boleh berhujah, dia merepek. Dia serang sana, dia merapu sana, dia maki sana, dia lari tajuk sana, dia lari tajuk sini. Hak tu sama aja. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang orang kafir. Bila tak ada hujah, dia mula merewang. Islam jelas hujah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tanya. Kamu tanyalah, patung-patung kamu kok boleh? Tak boleh apa? Malah ada kisah diceritakan, wallahu alam, diceritakan Sayyidina Umar ni sebelum Islam, dia pernah pergi musafir. Dia bawa Tuhan dia buat daripada buah tamar. Buat cantik-cantik buah tamar ajwah grade A kot. Ajwah masa tu kan kata paling sedap lah, kita kata hak ini ajwah paling mahal lah. Kurma paling sedap. Tengah-tengah sembah Tuhan dia rasa lapar. Kaih sikit makan sedap. Penyudah dengan Tuhan dia telan. Tu dia kata bengong aku dulu sebelum Islam. Nak cerita pada kita tuan-tuan, makhluk tidak boleh memberi bekas sedikit pun. Yang ni kena ada akidah. Sampai tak apalah, dia bukan boleh buat apa pun. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu balik daripada perang Muraisy', saya ingat saya pernah sebut dulu, orang kafir berjaya menyelinap, letak pedang depan Nabi. Siapa boleh selamatkan kamu dari pedang aku ini wahai Muhammad? Nabi dengan penuh keyakinan jawab, Allah. Bila sebut Allah, Allah datangkan rasa gerun, jatuh pedang. Allah boleh buat. Baca Yasin bukan main. Idza arada syai'. Syai' segala sesuatu. Tapi mari apa yang syai' tadi pergi mana? Yang Tuhan sebut kun fayakun tadi pergi mana? Iyalah tapi betul, walau bagaimanapun betul, namun demikian apa yang tapi, namun demikian walaupun oleh kerana itu, tak ada. Hak tu melambangkan ada keraguan pada akidah terhadap kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Tiada siapa yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ni menafikan, mengharamkan orang yang disebut sebagai kahanah,
ataupun ma'rifatil ghaib, orang yang mendakwa dia tahu perkara gaib. Jumpa orang, iya, kita pun Perli lama dah, dia Perli lama dah benda ni, sebab dia tahu benda ni menjadi kepercayaan masyarakat. Dia Perli lama dah, sindiran macam tu tak reti bahasa lagi, ajanya teruk. Tahun 74 dia meninggal kan, tahun 50-an begitu, filem tu ada dah. Maknanya dia sindir kita tu lama dah, tapi ada lagi percaya. Tengok mangkuk putih, nampak tak nampak, nampak tak nampak, tak nampak pun, tak nampak. Sindiran tajam sindiran tu, tapi tak erti juga. Dia tak adalah mengajar macam kata tak nampak tu haram, tak ada. Tapi sindiran itu sepatutnya bagi orang yang berakal faham, memang tak ada penipu. Kalaupun dia mendapat betul, memang betul, tuan-tuan pergilah, ni kena sampuk ni. Ada pokok besar tak? Tak ada. Cuba kamu cek keliling rumah, tak ada. Sebelum diri rumah tu dulu, sampai ke situ memanglah sebelum diri rumah dulu hutan lah, confirm ada pokok besar. Dia tu lah. Kita pun teringat pula arwah Tok lu pernah sebut ada satu pokok payah nak tebang, gamaknya yang habis kena tipu bulat-bulat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi SAW, bukan, firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Dan kalaulah aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak akan ditimpa susah. Surah Al-A'raf ayat 88. Kalau tu yang kata, pelik lah kan, orang cerita masyarakat kita kan, boleh tarik duit lah. Kalau dia boleh tarik duit, dia tarik duit kat orang buat apa? Yang dia nak pakai seluar panjang pun tak boleh, harap seluar pendek tu lah. Tapi boleh tarik duit, boleh bagi nombor kat orang. Kalau boleh bagi nombor, baik dia tikam dari awal. Tak, dia pantang, dia sendiri tak boleh pula dah. Percaya juga. Masya Allah. Sebab itu Islam larang benda-benda ni membodohkan akal manusia. Islam mengangkat akal manusia, tapi percaya benda-benda khurafat, benda-benda pelik ini menyebabkan manusia itu jadi bodoh. Tuan-tuan bayang, belajar tinggi-tinggi boleh percaya dengan bomoh sampai kena khatam. Faham? Kena khatam. Ingat-ingat tak ingat sudah? Wallahu a'lam lah, tapi ceritanya gitulah. Masya Allah. Yang ni Islam marah. Akal ada, tapi tak boleh fikir benda tu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahinan, orang yang mendakwa dia tahu, tukang tenung disebut sini, aw arrafan, orang yang mendakwa dia boleh tahu benda-benda gaib ni lah, fasaddaqahu, datang je tak apa, bila dia cerita, patutlah, memang saya nampak dia pun lain macam, rupanya dia ya. Masya Allah. Syaitan ni Allah sebut, dia memperdayakan kamu dengan menjadikan kefakiran dan permusuhan di antara kamu. Saya masih ingat kampung saya dulu. Kampung tu Stenggan, batu kapur, habuk batu kapur tu bukan pakai menatang ni. Orang kampung hero, bulu hidung boleh tapis dah. Dah duduk situ tuan-tuan lama-lama, batu kapur tu jadi sampai seketika dia sakit, hilang suara, tak berubat ke hospital. Pergi jumpa bomoh. Bomoh kata, ni ada orang buat ni, orang yang paling dekat,
duduk rumah setenggan, dekat-dekat tu keliling tu adik-beradik ya, depan tu kak dia. Dia selalu datang rumah kamu. Dah adik-beradik, selalulah datang menyembang. Yang tak adik-beradik pun rajin membawang, tambah adik-beradik. Akhirnya sampai mati dia berbalah dengan kakak dia di atas sangkaan yang dibuat oleh bomoh kakak dia penyebab. Padahal dia jadi kanser, dia jadi macam-macam lah. Habuk batu kapur tu kuat tuan. Yang kerja batu kapur saya sampai lah kesan pikul batu kapur duk bekas badan. Memang kuat. Inilah percaya kepada arrafan au kahinan. Dia dengar, dia datang minta dan dia percaya. Ada juga saja nak try. Kita tengok temberang apa dia. Ada kawan-kawan duk buat perangai gitu. Datang, ada pokok? Tak ada. Cuba ingat balik pokok. Tak ada. Mana ada pokok? Sini lombong. Ada tak budak orang pernah mati? Tak ada. Lombong ni orang bela ikan, tak dalam. Bomoh tu pening penyedah. Saya pun tak tahu. Last kali surrender. Jadi sebab datang tu memang nak kacau dia. Buat orang kata hebat, kita tak percaya, orang suruh pergi kita main. Dia mempercayainya. Fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita percaya kepada dakwaan mengetahui gaib tadi, Nabi kata dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang turun pada Nabi ni? Quran. Dia telah kufur pada Quran sebab Quran mendatangkan dalil yang banyak. Depa tak boleh perkara gaib ni Allah Ta'ala aja tahu, makhluk tak boleh bagi mudarat dan manfaat. Bila kita mempercayai fasaddaqahu, membenarkan dakwaan tadi, meyakininya, maka dia kufur dengan Quran. Kufur dengan Quran maknanya menolak satu daripada rukun iman. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Datang pi tanya ni dengan keyakinan lah, bukan nak main. Tanya, Nabi kata lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya selama 40 malam, 40 hari. Tak terima semayang 40 hari. Ni sebut arba'ina lailah, 40 malam, tak diterima. Maknanya besarnya dosa kalau kita mempercayai. Sebab itu tuan, ada saja orang yang mendakwa dia mengetahui perkara gaib, bersaksilah itu pendusta. Jangan tanya, tapi ustaz, tak ada tapi dah. Kalau dia mendakwa dia tahu benda gaib, pembohong. Tak payah duk tapi ramai ke tak ramai ke, sebelum ni betul ke tak betul ke, jangan percaya. Kalau betul, itu kebetulannya. Macam kita cerita budak hak bela kambing dulu lah kan, duk tunjuk gini, Tuhan satu. Dia kata aku bukan satu, aku tanya nak seekor kambing ke? Apa tak faham yang kita sebut dah pada pertemuan awal dulu. Kalau tuan ingat lah, macam tak ingat ya. Hukum tangkal dan azimat berbentuk ayat Quran serta ayat-ayat yang makthur. Yang ni ada perbincangan. Tangkal Quran atau ayat-ayat yang makthur sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi hak merapu. Kan dalam mujarobat Melayu, dum meledum dan sebagainya tu banyak hak merapu-rapu. Yang ni ayat Quran. Berkaitan jampi serapah Al-Khitabi berkata, sesungguhnya Rasul SAW membaca jampi serapah dan baginda juga dijampi. Baginda menyuruhnya dan baginda mengharuskannya. Sekiranya dengan menggunakan Al-Quran dan nama-nama Allah, maka ia adalah harus dan disuruh menggunakannya. Prinsip ayat Quran dan hadis yang makthur, doa-doa ini harus. Yang kedua, dalam Darul Syifa disebut juga benda-benda yang diketahui bahasanya tidak ada unsur-unsur syirik. Boleh pantun Melayu dan sebagainya sebagai petua, wallahu a'lam di mana kelebihannya, tapi pengalaman depa jadi balas. Yang penting jangan syirik. Imam Suyuti berkata, ulama telah sepakat mengatakan harusnya jampi serapah ketika wujudnya 3 syarat. Ini disimpulkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, hendaklah dengan menggunakan kalamullah, Al-Quran. Yang ni paling baik. Disebutkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ayat Quran ini memang sebagai penyembuh, sebagai syifa. Yang kedua, dengan bahasa Arab yang difahami maknanya. Kalau bahasa Arab kita faham, tidak ada unsur syirik. Atau bahasa-bahasa yang kita faham maknanya, tak ada syirik. Tapi kalau bahasa yang tak faham, dia hafal benda entah, bunyi macam Jawa, tanya orang Jawa, "Hei, itu Jawa apa?" katanya. "Tak ada benda, aku ni Jawa totok, tak pernah dengar." Ada bunyi macam Perancis, Banjar kot. Tanya Banjar pula, tak. Tapi gaya belitnya macam bahasa Lambor, tanya orang Lambor. Paling tua, Pulau Tiga, tidak juga katanya. Gamaknya ada Siam, tanya Siam, Siam kata, "Hui, tak pernah dengar." Habis tanya bahasa, tak tahu. Maknanya dia sesuatu yang tidak diketahui. Kalau tak diketahui, dia terdedah kepada syirik. Kita tak tahu apa disebut, jadi tolak untuk mengelakkan mudarat tersebut. Yang ketiga, hendaklah meyakini bahawa jampi serapah tidak memberi kesan dengan zatnya sendiri, tetapi adalah dengan takdir Allah. Apa sahaja yang kita buat, terutama pantun-pantun tadilah, bukan dia yang menyembuhkan. Kita hanya mengambil kelebihan. Kalau ayat Quran, kita ambil kelebihan daripada ayat Quran itu, sedangkan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Balik-balik apa semua pun, kesimpulan penyembuhannya datang daripada Allah. Kalaulah kayu itu dikatakan boleh membantu, gunalah kayu tu. Kayu ni buat serbuk sikit, tambah ni dia jadi gini, campur-campur, oh boleh. Try, memang boleh. Oh kawan lain pakai tak boleh. Maknanya untuk dia rasi, Allah izin untuk dia. Yang disebut likulli da'in dawa, itu bukan hanya setiap penyakit ada ubat, tapi setiap penyakit itu ubatnya tertentu untuk orang-orang yang tertentu. Doktor pun bagi tengok orang ni, kamu ni kadar dia 2 biji, kamu ni 2 biji tak boleh, 14 biji. 14 biji baru jadi. Jalanlah sesuai ikut kadar dia. Berkaitan azimat, setengah ulama salaf memberi kelonggaran terhadapnya, manakala sebahagian yang lain tidak membenarkannya. Ayat Quran ni buat tangkal, boleh ke tak boleh? Dibincangkan oleh ulama panjang. Ada alasan dan asas-asasnya. Antaranya dia kata Quran ni datang bukan untuk digantung, Quran ni untuk dibaca. Setengah pula kata tak apa, selagi dijaga kemuliaan dia. Kalau kamu boleh jaga kemuliaan dia, silalah, tak ada masalah. Kemuliaan itu dijaga, teruskan. Jangan tak jaga kemuliaan, yang tu salah. Dia kata pula, itu dah budak, mana boleh baca, maka perlu dibuat tangkal. Ini perbincangan para ulama. Ya? Tapi orang kita dulu buat apa? Dia buah gunting, kan? Buah gunting bawah bantai. Saya ingat lagi masa kecil-kecil jumpa, kan, tengok gunting bawah bantai, benda. Sebab dia kata nak halau jin tak takut dengan gunting. Gunting pula gunting tumpui. Lagi dia gelak. Tapi itulah kepercayaan yang membodohkan akal manusia yang diangkat dan dimuliakan oleh Allah. Dia jawab, jadi ustaz. Memang jadi. Jin ni tuan-tuan, tipu daya dia sangat halus. Dia boleh kau tip, relax lah, dia percaya. Macam kita bagi dia percaya, dia boleh buat. Entah baca sejarah kan, Daruni sebut dalam buku itu. Dia kata mula-mula jin ni pun takut dengan orang, tapi bila tengok orang takut dengan dia, lagi seronok dia. Jin orang pula, tok cucu nak tumpang lalu cantik, kan, dia pula takut kita boleh try ngocah macam kita lah. Kita gayat tengok dia gayat kita, oh best lah. Bila orang takut dengan kita, kita mula berani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang main dengan bomoh yang berhubung dan berurusan dengan jin ni lagi bahaya. Dia boleh kau tim, kau tim dengan dia, suruh keluar je, keluar 3 hari jadi.
Dia keluar 3 hari, elok 3 hari, jadi balik, mari balik ke dia. Sekali mari seekor jin RM300, tu dia. Jin tu gelak aja, takkan aku punya bahagian tak ada. Tuan-tuan, inilah tipu daya yang sangat membahayakan manusia. Tapi ramai yang terpengaruh kerana tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Perselisihan dalam hal ini merupakan sejarah panjang yang masyhur di sisi salaf. Sesiapa yang merasakan jiwanya tenang dengan menegahnya, maka ia menegahnya. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kita ni, dia kata siapa yang rasa tak selesa untuk beramal, rasa tak puas, dia kata tinggalkan. Dan sesiapa yang tenang jiwanya dengan mengharuskannya, maka mengharuskannya tanpa memaksa orang lain. Tak boleh, tak, kamu rasa tenang nak buat, kamu buat, tak payah paksa orang. Ini jalan tengah yang biasanya diambil oleh pengarang kita ini. Nabi kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tak meragukan. Dalam ayat istiftah qalbak, minta fatwa hati kamu. Tuan-tuan balik sekali lagi, bukan balik sekali lagi. Petang esok, lepas main asar, tuan-tuan berhenti depan kedai nombor ekor. Betul-betul depan pintu kedai nombor ekor tu, nak tunggu kawan. Selesa tak? Kalau tak selesa, iman ada lah tu. Dia kata, relax, biasa lah, aku bukan beli. Fitnah yang terbuka. Tuan-tuan pergi kedai makan, rasa, saya rasa tak sedap tengok pada gaya, nampak kicap dia tadi macam cik kicap tak berapa nak ni. Tinggal. Kawan kata, aku okey, hang okey, aku tak okey. Bila aku tak okey, untuk aku, tinggalkan. Duduk sama-sama, dia kata, aku okey, tak ada apa lah, okey. Aku lama dah makan, hang tenang, betul? Makan. Tapi kita yang rasa ada keraguan, tinggallah. Hang nak makan sebab hang tak ragu. Aku rasa ragu, aku tinggal. Jangan, tak boleh, kita kawan-kawan kena makan sama-sama. Mana boleh? Kawan tetap kawan, tapi berbeza tetap berbeza. Tak bolehlah bila kawan tu kena serupa aja, tak boleh. Kawan. Kenapa berkawan? Kerana bersepakat pada perkara yang sepakat. Tu je kaedah dia. Tapi dalam perkara tak sepakat juga. Tak bolehlah kita terima benda yang tak sepakat. Kamu dah kawan dengan aku, mesti ikut aku. Tak boleh. Tu nak jadi abang long, nak jadi taiko, tak boleh. Ini keadaan dia. Perkara yang sebenar ialah sentiasa saling nasihat menasihati dan bermesyuarat. Dia kata paling baik bincang elok. Kenapa kamu tak selesa? Kenapa kamu tak tenang? Dia pun cakap, saya tak tenang sebab saya nampak hari tu ayam dia tengok asar pakai seluar pendek je Marianto. Oh iya ke? Aku tak tahu. Boleh menyelamatkan dan boleh mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Prinsip yang kelima, sikit tuan. Al-aslu khamis, as-siyasah syar'iyah. Wa ra'yul imam wa naibuhu fima la nassa fihi wa fima yahtamilu wujuhan iddatan wa fil masalihul mursalah ma'mulun bih ma lam yastadim biqa'idatin syar'iyatin wa qad yataghayyara bihasbin zuruf wal 'uruf wal 'adat wal aslu fil ibadat at-ta'abbudi دون الالتفات إلى المعاني وفي العادات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد. Yang ni cerita tentang politik. Yang ni yang ramai terlepas pandang. Dalam menentukan sesuatu, benda ni sangat penting. Hukum satu perkara, menjatuhkan hukuman satu perkara. Untuk menjadi pemerintah yang menguatkuasakan hukuman satu perkara. Baik. Siasah syar'iyah. Dulu saya biasa dengar. Satu ketika dulu orang sebut siasah syar'iyah. Glamour sekejap, tanpa perlu saya ulang. Pandangan imam, yakni pemerintah. Dia akan terang nanti siapa pemerintah atau naibnya, timbalan. Disebut wa ra'yul imam wa naibuhu. Pada perkara yang tidak mengandungi nas, tuan, yang ada nas tak ada perbincangan.
Haramnya arak, tak ada perbincangan. Haramnya mencuri, tak ada perbincangan. Haramnya judi, tak ada perbincangan. Ni yang disebut fi ma la nas, benda yang tidak ada nas. Atau pada perkara yang boleh diandaikan beberapa wajah pendapat, atau mengandungi masalihul mursalah. Ada beberapa pandangan, oleh kerana tidak ada nas, maka pandangan-pandangan pun berbeza. Sebab bila tidak ada nas, maka Islam membuka ruang ijtihad. Bila tidak ada nas, Islam membuka ruang ijtihad. Bila dibuka ruang ijtihad, maka pandangannya banyak dan pelbagai. Atau perkara yang mengandungi masalih mursalah. Dia akan bincang nanti bab maslahah. Maslahah dia ada mu'tabarah, ada mulghah, dan ada masalihul mursalah. Dia akan bincang berikutnya nanti. Boleh dipraktikkan selagi tidak bertembung dengan kaedah syarak. Bila tidak ada nas yang mutlak, maka dia terbuka kepada ruang ijtihad. Bila terbuka kepada ruang ijtihad, dia ada pelbagai pandangan. Dan dalam menentukan pandangan-pandangan itu, pandangan semua betul. Sebab man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau ijtihad betul 2, tak betul 1, maknanya diterima. Berbagai pandangan itu diterima, kerana pandangan itu kadang-kadang sesuai dengan suasana ini, kadang-kadang sesuai dengan suasana sebegini. Sebab itu ulama-ulama dulu bila dia tulis kitab, dia rangkum semua pandangan-pandangan yang ada. Cumanya dia meletakkan pandangan mana yang asah, yang lebih kuat, mana pandangan-pandangan yang kurang kuat. Dia tak kata salah, dia kata qil. Kalau tuan-tuan ngaji kitab-kitab hak lama dulu kan, dia akan tulis kata qil. Kata qil ni bukan maknanya hang punya pandangan macam mana. Tak, ada pandangan ulama, tapi ulama yang tak popular, tidak kuat, tapi masih dalam kategori yang waras, yang boleh diambil kira sebagai hujjah. Adapun mengikut pandangan guru kami, tu dia sedang meletakkan pandangan yang dia yakin kuat. Tuan-tuan, satu saya nak sebut adab ulama-ulama dulu dalam menilai pandangan ulama lain yang tak selari dengan pandangan dia. Dia tak kata pandangan ni salah dan ditolak. Walaupun betul tapi tak boleh dipakai. Humboi. Ada hak sekarang. Ulama dulu dah. Ada pun guru kami yang mulia cenderung pada pandangan yang sedemikian. Cantiknya akhlak dan adab. Sebab dia tahu mungkin bila suasana berubah, keadaan berubah, dia akan memberi kesan yang lain, menuntut kepada hukum yang lain. Di situ, selagi mana boleh dipraktikkan dan tidak bertembung dengan kaedah syarak. Dia ada kawaid dia. Syarak ni selain daripada hukum, dia ada kaedah-kaedah dalam menentukan hukum. Hukum satu hal, dia bila nak buat satu hukuman, nak menentukan satu hukum, dia kena guna kaedah itu. Macam mana kamu boleh dapat ni? Sebab hukum tak ada. Dia kata hukum ini saya dapat ni kerana kaedah yang ada ini menjurus ke arah begini. Kaedah ini meletakkan asas dia, itu dia kata kaedah-kaedah syarak tu. Bukan setakat tak ada lah hukum, ikut suka kita. Tak. Ijtihad ini dia akan merujuk kepada kaedah dia. Bagaimana hukum ni datang? Hukum ni datang, itu yang kata maqasid tadi. Maqasid tadi. Hukum ni apa maqasid dia? Dia akan ambil kira lah. Jadi kaedah ini akan mengambil kira maqasid tadi. Maka ada kaedah-kaedah
yang diguna pakai. Oleh kerana maqasid kepada ini, maka kaedah itu menyebutkan bendanya hampir serupa. Tu dia ada kaedah banyaklah. Kita ngaji qawaid fiqhiyah dan sebagainya tu. Ada kalanya ia berubah. Hukum juga boleh berubah, bergantung kepada satu uruf dan adat. Bila tidak ada nas, maka dia terbuka kepada perbincangan, berteraskan kepada maslahah dan qawaid, tetapi dia boleh berubah dari masa ke semasa disebabkan faktor-faktor yang mendatang, antaranya uruf dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip asal ibadah ialah ta'abbud tanpa menghiraukan makna-makna. Ubudiyah kepada Allah dia jelas. Apa yang disuruh patuh, jangan peduli benda lain. Dan prinsip asal adat ialah melihat kepada rahsia, hikmah dan tujuan. Ibadat, apa sahaja Allah perintah, jangan tanya dah. Tapi di sudut penentuan hukum adat, dia akan datang apa rahsianya, apa hikmahnya, apa tujuannya. Benda-benda inilah dibincang oleh para ulama yang akhirnya menentukan suatu keputusan, dan keputusan inilah yang diguna pakai oleh imam atau naibnya untuk dipraktikkan dalam negara ataupun ruang pemerintahannya. Itu yang keluar ni, jarak-jarak 6 orang, 20 orang. Itu datang daripada inilah prinsip kelima ni. Maka prinsip kelima ini menuntut untuk kita datang bulan depan. Itu cerita dia. Wallahu alam tuan. Loceng dah bunyi. Kan? Insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, diberi kelapangan saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita melihat kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas. Jangan gopoh dalam melahirkan hukum. Jangan gopoh dalam meletakkan hukum. Islam sangat luas, dan jangan bersifat keras dalam perkara yang tidak ada nas. Ini konsep Islam untuk menjaga perpaduan dan maslahah dalam masyarakat. Sempurnaan milik Allah, kelemahan kurangan saya minta maaf daripada tuan-tuan, mohon ampun dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita, diberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan, dan diberi kekuatan untuk kita beramal dan menyampaikan. Ambillah kesempatan untuk kita menyampaikan apa-apa yang kita dapat pada kadar yang kita tahu. Sikit kita dapat, sikit kita sampaikan. Sebab kaedah untuk kuat ingat ni, satu, dengar, baca, maknanya mata tengok, telinga dengar, tangan tulis, kemudian kita cerita, maknanya semua, tangan pakai, mata pakai, telinga pakai, mulut pakai. InsyaAllah dia mudah ingat. Jadi yang tuan-tuan ingat tu, balik lagi ceritalah. Cerita kat bini pun jadi ya. InsyaAllah dia banyak kali kita bercerita, dia akan kekal dalam otak kita. Maaf tuan-tuan, terkasar bahasa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal muttaqin al-muqarrabin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.